Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Firdaus daripada Duke Studio. So di belakang saya ini adalah Honda Civic 1.5 TC 2018. So ini adalah kereta member aku yang mana dia beli second hand, kereta terpakai dengan harga 97,000 something. So adakah tindakan member aku ini berbaloi? Pada mulanya dia hendak membeli X50 ataupun Almera ataupun Vios GRS, tetapi disebabkan lambat dapat dan kemudian harga pun lebih kurang, dia decide untuk ambil Civic 1.5 TC 2018 ini. So sekarang kita akan bongkarkan apakah kelebihan kereta ini, kenapakah kereta ini masih lagi menjadi top leading untuk segmen C. Sedikit info mengenai kereta Honda Civic ini. Ini adalah generasi yang ke-10 di dalam segmen C. Ini adalah kereta yang paling laris di Malaysia. Terdapat di mana-mana jalan kita boleh lihat Honda Civic ini. So ini juga adalah Civic generasi pertama yang diberi enjin turbo. Sebelum ini Civic kebanyakan menggunakan 1.8 dan 2.0 enjin VTEC. Ini adalah 1.5 turbo VTEC. Dari segi jualan di Malaysia, ini adalah top leading, top sale untuk segmen C. Dan juga di Amerika Syarikat juga mengikut data lebih 300,000 unit telah terjual pada tahun lepas. Dan di negara jiran kita iaitu Thailand, 50% kategori segmen C dikuasai oleh Honda Civic ini. Dari segi rupa bentuk dan design, saya rasa ini adalah kereta yang paling sporty dalam segmen C. So dapat dilihat untuk kereta second hand ini, owner telah delete chrome kat sini, yang mana dia telah balut semua part chrome dengan stiker tag wrap warna hitam. Kemudian dia telah tekar emblem asal Honda kepada jenis Type R warna merah. Kemudian juga ada sedikit lining stiker warna merah untuk kelihatan lebih garang. Dan juga untuk model TC ini tidak dapat lampu LED, ia hanyalah halogen, tapi bagi saya ia mencukupi. Kemudian kalau kita dapat lihat juga di sini ada pemasangan body kit modulo, yang mana owner telah pasang keseluruhan tepi dan belakang body kit modulo premium original. Di bahagian tepi, kereta ini adalah kereta segmen C yang paling panjang, 95mm lebih panjang daripada Honda City, 18mm lebih panjang kepada kompetitor terdekat iaitu Toyota Corolla Altis. So dari segi design, kita dapat lihat satu garisan aerodinamik yang mana menampakkan ia sangat sporty sehingga ke belakang, dan juga pillar C ini bercantum dengan bonet. So ala-ala hatchback yang menampakkan kereta ini desainnya lebih sporty, dan lampu isyarat tepi terdapat kepada fender depan. Dan dari segi modifikasi, owner telah melakukan menukar tayar rim 17 kepada rim 18 inci. Kemudian owner juga telah meletakkan stiker kemasan carbon fiber kepada side mirror. Kemudian ada skirting bawah ni adalah modulo premium original, dan juga door handle semua empat-empat di wrap dengan tag wrap warna hitam. Kemudian ada door visor original Honda Civic. Dari segi ketinggian kereta ini, yes, dia sangat rendah dan dia paling rendah untuk segmen C. So saya dengan ketinggian 181 lebih rendah daripada bahu saya. Yes, memang ada orang cakap susah untuk masuk ke dalam kereta ini, tapi bagi saya itu hanyalah minor issue. Kemudian kalau kita dapat lihat jarak antara tayar dengan tayar adalah yang paling jauh untuk Japan market car yang ada di Malaysia. So kereta ini dalamannya sangat luas. Kemudian kereta ini juga di bahagian belakang dipasangkan dengan multi-link suspension, yang mana bila menggunakan multi-link suspension ni, kereta ini dijangka lebih sedap, lebih comfort apabila kita bawa nanti. So kita akan test, kita akan check nanti. Alright, so kereta yang menggunakan multi-link ni sangat susah untuk kita jumpa. Even X50 pun menggunakan torsion beam sahaja. So kereta bawah 100,000 saya rasa kebanyakan torsion beam lah. Ini sahaja yang menggunakan multi-link, iaitu kereta second hand Honda Civic 1.5 TC. Di bahagian belakang pula, kereta ini adalah kereta yang paling lebar untuk segmen C, yang mana 51mm lebih lebar kepada Honda City yang baru ini, dan juga lebih lebar daripada Corolla Altis. So dari segi modifikasi, owner telah pasangkan trunk spoiler yang kontot ini, tapi bagi saya sangat cantik sebab lampunya bila malam bersambung dengan sini. Kemudian owner juga telah tukar emblem Honda Civic Type R warna merah, dan kat sini juga kita ada emblem turbo yang menunjukkan kereta ini dipadankan dengan 1.5 turbo. Ada emblem General Civic, ada kamera. Kamera ini bagi saya sangat bagus sebab bila kita reverse kita dapat lihat pandangan yang sangat wide, dan juga parking reverse ada 4, 1, 2, 3, 4. Kebiasaannya kereta bawah 100,000 parking reverse ialah 2 sahaja. So kemudian kita dapat lihat juga owner telah menambah sedikit stiker wrap berwarna merah di bawah ini untuk menampakkan lebih garang, dan di bahagian tepi kiri dan kanan ini adalah modulo body kit ya. Right, so ini adalah lampu belakang yang dikatakan seperti sepit ketam, sebab itu nama dia Civic ketam.
Untuk bahagian exhaust pipe pula, kita tidak dapat lihat. Dia ada sebenarnya dua tailpipe kat belakang ya. Satu, dua. Sepatutnya kereta Honda Civic ini kereta sporty. Patutnya nampakkanlah exhaust tu kan. Mungkin dia tak nak orang makan asap kot kalau cucuk kereta ni kan. So kalau macam Honda Civic Type R, dia ada 3 pipe kat sini kan. So sangat cantik ya. Jadi sebelum kita masuk ke bahagian dalam, kita lihat sekali lagi bagaimana desain luaran kereta ni. Garang kan? Bagi saya desain dia tak lapuk di telan zaman. Sangat sporty dan memang sangat jiwa muda. Sebelum saya pergi ke ruang dalaman, ini adalah kunci Honda Civic. Honda dah balut dengan casing. Dalam ni ada mechanical key. Dengan remote ini juga kita dapat remote start kereta ini ya. So caranya sangat mudah. Tekan atas, terus tekan button start. Dia berkelip. Okey, dia dah start. So anda boleh start dengan jarak jauh, tak silap saya lebih daripada 50 meter anda boleh start dia. Untuk bahagian bonnet pula, ini adalah bonnet yang terbesar untuk segmen C, 519 liter, iaitu sama dengan Honda City yang terbaru inilah. So bagi saya tidak ada masalah untuk jalan jauh untuk family. Boleh saja muat luggage dan stroller, tidak ada masalah. Cara membuka pintu kereta ini juga sangat mudah. Tangan anda hanyalah perlu menyeluk dan kemudian anda boleh buka. So dari segi seating position juga sangat senang ya. So saya masuk, saya start dulu. So dia ada power seat yang mana sangat mudah ya. Anda boleh ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Dan juga ini tilting punya benda sandar. Anda boleh sandar lebih, sandar kurang. So ini adalah kedudukan yang saya selesa. So dapat lihat kaki saya tidak ada masalah. Boleh pijak pedal dan juga pangkal paha saya masih lagi sentuh dengan cushion. Dan steering dia juga ada function teleskopik. Boleh turunkan, ataskan, depan, belakang. So dari segi kedudukan driving, ini adalah kedudukan saya yang mana tidak ada masalah sama langsung untuk kita jalan jauh. Memang sangat sedap. Lagi bawah macam kita rasa lagi sedap. Tetapi untuk bahagian penumpang depan, anda tidak dapat power seat, yang mana tidak ada power seat. Anda hanya boleh adjustkan sandaran anda depan dan belakang ataupun position ni. Itu saja. So kalau saya duduk sini agak sedikit tidak selesa lah. Saya tidak boleh adjust dengan pangkal paha saya ini. Ini adalah kekurangan kereta inilah. Jom kita lihat bahagian dalaman kereta ini. So bila kita masuk, kita start di sebelah kanan. So ini adalah paparan skrin. Right, sangat menarik. Ini owner telah melakukan Honda hack yang mana kita boleh tengok YouTube sambil drive. Bypass kita panggil. Harga RM100 tak silap saya. Okey, so kalau kita tengok dari segi desain dalaman kereta ini, first kali kita dapat lihat meter yang sangat cantik. Bagi saya lebih suka meter ini daripada Honda Civic yang baru. Yang mana Honda Civic baru dia macam biasa. Kalau ini kita tengok ada 3 partition. Sebelah kiri adalah temperature, sebelah kanan adalah minyak, tengah adalah info. So dari segi dashboard juga kita dapat soft touch ya. Sini ini plastik tapi dia soft, ini adalah hard. Pun ini soft. Dan dari segi tepi pintu juga, wow, sangat nice ya. So ini menampakkan dia lebih premium design ya. Ini adalah soft touch juga. Ini adalah leather, memang sangat lembut dan sedap. Ini macam biasa. Dari segi steering pula kita dapat lihat balutan leather ini memang sangat sedap ya untuk kita pegang. Dia punya diameter ni memang genggaman kita membuatkan lebih, orang kata pun sedap nak drive kereta ni. Pegang steering dia ni memang sangat best. Alright, ini owner telah tukar emblem warna merah. Dan ini adalah untuk kontrolkan meter, cluster, info-info yang menarik. Macam-macam kita boleh buat lah dengan infotainment digital ni. Kemudian di sebelah kiri kanan ini adalah auto cruise. Ini adalah auto cruise biasa. Ini bukanlah varian yang TCP yang ada adaptive auto cruise. So ini tidak ada function low speed follow, tak ada autonomous braking system. Alright, so kalau kita tengok tepi ni juga ada function yang mana function ini masih lagi digunakan pada kereta-kereta yang baru seperti Honda City yang baru, Honda Civic yang baru pun masih ada. First, ini adalah headlight adjuster. Lampu depan lah kita boleh adjust lah kalau kita tengok position dia rendah ataupun tinggi. Kemudian ini adalah parking depan, parking sensor, kita boleh on dan off. Kemudian ini adalah ultrasonic sensor untuk kita cegah orang pecah masuk kereta kita. Dan ini ialah HHSA, iaitu Hill Start Assist, yang mana tidak membuatkan kereta kita berundur apabila kita menukar daripada pedal brake ke pedal minyak. Dan ini adalah vehicle stability control, semua kereta adalah. Alright, so kereta ini juga ada pedal shift. Right, ini pedal shift dia. Ini pedal shift, ini pedal shift decelerate, ini accelerate. So kalau pakai sport mode memang sangat sedap melayan pedal shift ni. Memang
terbaik. So dapat juga headlight auto, yang mana kita boleh set on kan kepada auto, lampu dia sendiri detect malam atau siang, bila nak tutup, bila nak off. Okey, di bahagian tengah pula ini adalah infotainment 7 inci. Bagi aku infotainment ni kecil lah, patutnya Civic bagi yang besar. Kemudian yang ini juga tidak ada langsung button, semuanya touchscreen. So bagi saya kurang praktikal, kadang-kadang touch sensitif, kadang-kadang over sensitif. So kita terpaksa gunakan steering inilah. Alright, so dari segi sound system juga saya telah try. Bagi saya compare dengan Honda City yang baru ni. Honda City yang baru ni lebih detail lah bunyi dia, lebih jelas, bass respon dia lebih sedap berbanding dengan Honda Civic ini. Tetapi macam-macam kita boleh buat dengan infotainment ini. Ada banyak menu ni, macam-macam kita boleh sambung phone kita dan macam-macam kita boleh buat. Dan apa yang saya suka, dia ada satu button untuk kita dimkan. Macam ni, kalau kita drive malam cerah sangat, kita boleh dimkan sikit. Kalau kita nak tutup terus pun boleh. Kalau kita drive siang kurang terang, kita boleh terangkan. Dan infotainment ni juga tidak ada masalah silau kerana kedudukannya yang ke bawah berbanding dengan model yang baru yang mana di atas. So dari segi aircon control panel pun bagi aku tidak bagus juga, yang mana dia tidak ada visual untuk kita tahu maklumat aircon, temperature dan speed, yang mana dia terpaksa tekan satu button ni, nampak dia share. So kita nak kena tekan dan mengganggu infotainment inilah, bagi saya dia tidaklah bagus. Right, so Civic yang facelift 2020 ini pun aku rasa lebih kurang saja. So untuk konsol tengah yang bawah ni kita dapat, wow, kita dapat leather feel untuk gear tombol ni. Kemudian dia ada sport mode. Sport mode ni bila kita pair dengan pedal shift memang sedap gila, memang laju lah, memang pick up lah kereta ni. Kemudian ni adalah kawasan function kereta ni, features dia ada eco mode yang mana untuk jimatkan minyak lagi. Kemudian dia ada electric parking brake, EPS. So kita senang lah, mudah lah, dia tak ada handbrake besar-besar lagi, just tarik ni saja, merah sudah naik. Ok, kalau kita nak lepaskan, tekan saja. Kena tekan brake, dia dah bagi tahu. So tekan brake, dia releasekan kita punya handbrake. Ok, so mudah lah. So ini adalah brake hold yang mana function dia bila kita dalam jam, ini memang bagus lah untuk kita. Kita boleh angkat kaki kita di pedal brake dalam mode D, kereta tidak berganjak. So dekat tengah ni juga ada satu kompartmen yang sangat besar. So sebabkan dia tak ada itu mechanical handbrake, kita dapat satu kompartmen yang besar. So kalau kita tengok, wow, sangat luas, memang best. So ini juga boleh slide, nampak? So dia nampak kemas sikit, dia boleh tutup apa-apa ruangan yang kat dalam ni. Ini ada cup holder satu. Cup holder ni sebenarnya dia boleh buka Kalau kita tengok, tarik, so kita dapat lagi satu cup holder. So cup holder tu boleh letak kat sini. Sorry, macam tu lah. So dapatlah dua cup holder. Ini adalah material macam rubber kat sini, so takkan calar. Untuk sambungkan infotainment, kita ada di bawah sini. Sekejap saya buka. Situ ada USB port satu, ada HDMI port, tapi ini ada cigarette port. Dalam ni juga ada satu lagi USB kat situ. So memang sangat best lah. Sini ialah tempat kita nak letak phone lah, yang mana dia ada rubber anti-slip. So phone kita tak akan tergolek jatuh lah bila kita driving laju ke, sekarang mengejut ke. So di bahagian atas ini adalah cermin pandang belakang auto dim, yang mana bila kita ada kereta belakang tembak, silau, dia akan adjust dim dia. Kita boleh lihat lagi di bahagian belakang. Ini adalah sensor dia. Ok, untuk seat kali ni aku memang puji lah. Ini kereta 2018 masih tak ada isu berkedut sangat pun. Masih lagi cantik seat dia. Seat dia yang bintik-bintik ni bagi aku sangat bagus. Bila kita letak barang macam car seat ke apa, dia tak senang lekat bekas. So macam Honda City, seat dia V-Spec punya tu, dia licin kan. Bila kita letak car seat, dia akan lekat bekas petak macam tu. So ini tidak ada isu. So kereta ni ada 8 speaker tapi sound system dia bagi aku Honda City yang baru lebih bagus. So dekat infotainment ni memang sangat-sangat banyak info lah. So kita boleh tekan info ni, kita boleh dapat macam-macam info. Kita punya trip komputer semua ada. History, average fuel economy, kita punya fuel economy pun ada juga. So sangat-sangat bagus. Benda ni lama-lama dia ajar kita macam mana cara pemanduan yang paling bagus untuk kita. So dari segi visibility ni mata aku, inilah visibility dia. Aku dengan tinggi lah 180 something. Honda Civic TCP yang baru, TC 2020, dia bagi kita lane wash. So kita boleh tengok blind spot tepi ni lah. Dan side mirror tepi sini agak besar, kita tak nampak bahagian situ. So sebab tu yang model baru dia alihkan side mirror ni ke bawah. So kereta ni juga masa owner ambil, owner lama tu dia membuat servis dengan Honda. So at least kereta second ada servis Honda, kita still yakin untuk belilah.
Ini adalah kedudukan untuk penumpang belakang. So bagi aku agak sedikit rendah lah, tapi wow, selesa, not bad. And then kaki aku still boleh lonjor ke depan, tapi untuk long distance aku rasa aku akan lengoh lah. Mungkin sebab aku tinggi sangat, tak sesuai untuk duduk di belakang. Kemudian untuk bahagian bahu aku tak pasti, tapi kita rasa tenggelam sikit gitu, dan bahu kita akan tersentuh dengan ini. Kemudian aku rasa sedikit kecil lah dia punya bahagian ni. Mungkin kalau orang besar lagi badan dia, aku tak pasti macam mana rasanya. Cuma bagi aku so far so good lah untuk bahagian belakang. Tapi untuk budak 3 orang aku rasa tak ada masalah. Untuk bahagian belakang juga dia kita dapat ini armrest, dia ada cup holder, kita boleh letak air kat sini. Okay, nice. So inilah sitting position untuk penumpang belakang. So kat sini dia ada satu hook untuk kita sangkut air ke apa. So kat sini juga kita dapat leather soft touch. Okay, ni pun soft touch, memang sedap. So kat sini kita tak ada cup holder, ada small compartment saja. So kat sini juga kita ada aircon vent 2, tak ada USB charge. So benda ni masih lagi digunakan pada Honda City yang baru. Bayangkan 2018 pun sudah ada aircon vent di belakang. Honda telah letak. So kategori segmen C premium. So untuk kategori Civic ini sangat premium lah dia punya design interior semua. Okay, jom kita test drive kereta ni, macam mana performance dia. So first kali aku nak tunjuk ialah reverse dia. Ini ada kamera reverse yang sangat wide, kiri dan kanan sangat luas, kita boleh nampak di belakang. Senang untuk kita reverse. Okay, jom kita test performance kereta ni macam mana. So kita boleh masukkan ke dalam sport mode, tolakkan gear ke S. So seat belt dia pun something yang aku rasa lain juga. Besar seat belt ni, yang mana seat belt ni kalau kita baca memang dia ada tambah itu safety point lah. Okay, jom kita try pecutan kereta ni. So sekarang kosong, kita tengok berapa laju kita nak dapat 100 dalam jarak yang dekat ni. Kalau di atas kertas ialah 8 hingga 9 saat macam tu. Jom kita try. 1, okay, kita dalam sport mode. 1, 2, 3. Sorry. So far driving memang sedap, position seat, comfort semua sedap. So first kita check NVH kereta ni masa driving dalam keadaan idle. So kita dekat traffic light, kita brake. So kita aircon dalam, kita offkan aircon. On-kan aircon. So sangat senyap masa kita offkan aircon tu. So pada kelajuan 72, RPM dia lebih kurang 2 juga. So kita langgar bonggol, sangkut tak? Tak ada sangkut, bunyi apa pun tak ada teruk sangat. Okay, handling dia agak membuai sikit aku rasa. Bila kita turn ni, kita dapat rasa body roll kereta kita. Tapi biasa kereta Honda aku rasa body roll tu normal lah. Kalau kita ambil brand Mitsubishi ke, lain lah body roll dia. So dekat depan ni ada round board, kita akan layan round board berapa laju kita boleh pergi. Okay, right, ada bonggol, angkat bonggol dulu. Oi, tak ada sangkut. Okay, inilah round board. Owner dah pasang dengan tayar 18 tapi aku still rasa kereta tu agak membuang terus ke tepi So tapi performance dia memang ada lah, enjin dia memang pick up semua ada lah, cuma ada sedikit membuang lah handling dia. So suspension dia bagi aku agak lembut lah. Ini suspension owner tak ada letak apa-apa, tak ada tambah-tambah apa, masih lagi original. Agak lembut juga suspension dia. Okay, memang ada turbo lag sikit untuk 2018 ni. Surprisingly aku tak jumpa sangat major feeling yang teruk. Walaupun kereta ni dah 2 tahun lebih Okay, kita cuba try 0 to 100. Aku nak kurangkan sikit aircon ni, macam nak dengar bunyi engine. Adakah enjin dia akan mengerang?
So kita tengok, biar kereta ni pergi dulu. Tolak mode sport, kita pecut 1, 2, 3. Okay, turbo dia ada delay sikit. So done, tadi done Wow. Wow. Okey, agak membuai tapi jalan pun teruk sikit. Dari segi handling dia so-so aja. Aku pernah drive Avanza Inspira lagi rigid daripada kereta ni. Because kereta ni sebenarnya ground clearance dia rendah. Aku expected dia mungkin lebih stable tapi mungkin setting suspensionnya agak kita panggil apa, low agak lembut. Mode D kalau kita nak guna pedal shift, kita kena guna mode S. So kita try pedal shift. So relax sekejap, kita test, tolak ke S, kita akan layan pedal shift, tekan minyak. Wow. Gear 4, gear 5. Bila kita pedal shift, RPM dia memang tinggi lah. So minyak akan teruk lah. Aku dapat minyak 6.8 km per liter kalau aku main sport mode pedal shift ni. Okay, kita down. So sekarang gear 1. So ini adalah gearbox CVT masa tukar enjin. Okey, itu saja. Jalan ni sempit, kita tak boleh nak layan sport mode sangat. Okay, kita kena pergi highway lah kalau nak layan sport mode.